keamanan negara. Jadi malam ini, saya nak bertanya dulu dengan Yang Berhormat Haji Muhammad Sabu ni. Apa pandangan Yang Berhormat terhadap pengisytiharan darurat oleh Muhyiddin dalam kerajaan dia hilang majoriti daripada 111 tinggal 109 ya. Jadi ada komen Wabi kalau kita cakap perkara yang lain. Sebenarnya yang darurat sekarang adalah Perdana Menteri Muhyiddin. Ia hilang sokongan. Tak ada lagi majoriti. Dan yang jadi masalahnya kenapa dia menteri, Perdana Menteri dan menteri-menteri, kalau bertukar kerajaan mereka sahaja yang akan hilang kedudukan. Tapi dengan pengisytiharan darurat ini, rakyat yang akan menderita. Pelabur-pelabur akan memikir semula untuk datang ke sini. Kerajaan yang tidak stabil. Perdana Menteri under siege. Artinya dia tidak bebas sebagai seorang Perdana Menteri kerana ia boleh ditekan oleh kawan. Lawan tu memanglah. Lawan itu pembangkang biasalah membuat kritikan, hentaman, penentangan terhadap Perdana Menteri. Tetapi kawan sendiri menjadi siege, menjadi boleh menekan beliau. Oleh itu beliau seorang Perdana Menteri yang hilang wibawa. Dan kalau di negeri seperti Korea, Jepun dan sebagainya, Perdana Menteri seperti ini telah pun meletakkan jawatan. Tapi di Malaysia bukan dia letak jawatan, dia isytihat darurat pula. Berusaha untuk isytihat darurat untuk meneruskan kuasa. Tak ada kena-mengena penyiasatan darurat ini dengan COVID. Sebab COVID boleh ditangani dengan cara yang lain. Pakar-pakar kesihatan. Kita ada bekas Menteri Kesihatan Dr. Zul yang beliau mengatakan tak ada kena-mengena penyiasatan darurat ini untuk COVID. Ini untuk menyelamatkan Perdana Menteri Mahyudi Yassin. Oh, jadi jelaslah sekarang ini salah seorang presiden parti dalam Parti Pakatan Harapan selain daripada Anwar Ibrahim dan juga Lim Guan Eng, beliau adalah pendukung Parti Pakatan Harapan. Pada pendapat dia, tidak ada sebabnya untuk kerajaan Muhyiddin Yassin ini meminta kepada Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat. Persoalannya, Wabi, kalau diisytiharkan darurat, Parlimen tidak bersidang, digantung, kenapa pula jawatan menteri boleh diteruskan? Kerana dengan sendirinya patutnya kesemua jawatan menteri dan juga Perdana Menteri termansuh dengan sendirinya. Menteri dan timbalan menteri paling ramai. Mereka pegang macam rekod dunia lah sekarang. Ya. Kita tidak tahu mereka buat kerja apa. Contohnya menteri yang bertanggungjawab hal ehwal Timur Tengah. Ya. Dalam musim ini sekali pun tak boleh pergi ke sana. Jadi rakyat membayar allowance dan gaji mereka bertaraf menteri dan menteri-menteri lain begitu juga. Tambah pula pengisytiharan darurat, kebanyakannya kerja-kerja dibuat oleh pegawai-pegawai kerajaan, pengarah-pengarah dan sudah tentu campur tangan pihak tentera dan polis dan sebagainya. Kabinet barangkali kurang berfungsi, perlu apa lagi untuk mereka berada di situ secara beramai-ramai. Jadi ini satu perkara yang kita nampak ada kontroversi di sini. Dan masalah pula bagaimana dengan ekonomi negara, hasil negara, kutipan cukai dan sebagainya. Dan sekarang ini pelabur-pelabur banyak menuju ke Vietnam dan Indonesia. Dengan pengisytiharan darurat ini, apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk menarik pelabur dan juga mereka yang nak datang ke Malaysia ini untuk membuat perniagaan dan sebagainya. Dari segi COVID misalnya, Singapura satu ketika lebih tinggi daripada Malaysia kerana mereka cek pekerja-pekerja asing di rumah-rumah kongsi menyebabkan dia naik mendadak. Tetapi mereka berusaha untuk mengawalnya. Kita di sini cek kepada pekerja asing ni baru, maka dia naik mendadak. Perkara ini perlu dikawal menurut pandangan-pandangan ahli sains, para doktor dan sebagainya. Bukan nak menyelamatkan kedudukan Perdana Menteri Mahyudi Yassin yang dia mengambil alih kerajaan ini pun cara backdoor government dan tidak ada majoriti yang sahih seperti kata Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah, maka dia mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kedudukannya dan menteri-menteri kabinet yang menyokongnya, bukan untuk kepentingan rakyat jelata. Yang Berhormat, pengalaman saya
pernah lalui masa Magran 13 Mei, kabinet tidak berfungsi walaupun ada jawatan Perdana Menteri. Dia di bawah Magran. Jadi menteri-menteri ada kerana kebetulan dia ada di dalam jawatan kuasa Magran. Jadi sekarang ni kita nak menunggu jawatan kuasa yang akan ditubuhkan bagi mengendalikan darurat sehingga Ogos ini. Jadi pada saya dengan penubuhan jawatan kuasa ini, kalau pandangan Yang Berhormat selaku bekas Menteri Pertahanan, adakah sesuai Angkatan Tentera mengetuainya? Bila 13 Mei kita tahu itu pergaduhan antara kaum, masalah ada rumah-rumah yang dibakar, kedai-kedai yang dibakar. So pihak keselamatan khasnya tentera dan polis amat diperlukan untuk menjaga keamanan. Yang ini nak lawan kuman. Nak lawan bakteria. Tak tahulah tentera bawa senjata besar mana. Nak lawan ini. Ini adalah soal teknologi, soal kedoktoran, soal pakar kesihatan. Bentuk darurat ini pun saya tak dapat mencium bau lagi bagaimana. Sebab darurat selalunya kerana malapetaka yang besar, banjir yang tak dapat dikawal, kemarau panjang yang perlu disegerakan bantuan kepada orang kampung, mangsa-mangsa dan sebagainya. Ini darurat penyakit barangkali ini pertama kali lah di Malaysia. Kita pun tak tahu bentuknya macam mana lagi. Kalau tentera, sepanjang yang berlaku sekarang ini, tentera digunakan hanya untuk menjaga jalan raya, buat sekatan. Itu bukan sesuai untuk kerja-kerja pihak tentera. Pihak tentera boleh digunakan untuk misalnya projek-projek yang segera untuk dibangunkan, jiwa murni dan sebagainya. Tapi jiwa murni bukan sesuai dalam keadaan COVID ini. Jadi peranan siapa yang nak dimainkan ke hadapan? Sudah tentu tetap dengan peranan doktor jururawat, dan yang telah bertugas sekarang ni. Itu perlu dipertingkatkan saja, tak perlu darurat. Oh, jadi kalau kita dengar cakap Haji Muhammad Sabu, Yang Berhormat, bahawa kalau dia masih Menteri Pertahanan lagi, dia tidak membenarkan tentera ini digunakan secara yang bukan tugasnya. Kecuali tugas-tugas yang ada hubung kait dengan soal keselamatan dan tentera itu sendiri. Jadi Yang Berhormat, soalnya sekarang ini, bahawa kerajaan mungkin akan memansuhkan banyak undang-undang kerana mengikut kenyataan Perdana Menteri, dia akan membuat beberapa ordinan, termasuk ordinan jenayah. Jadi perlu ke ordinan jenayah ini dibuat dalam zaman darurat ni? Patutnya mereka kena utamakan ialah Akta Lompat Parti. Akta Lompat Parti. Akta tidak menghormati mandat rakyat. Ini yang menyebabkan negara jadi begini sekarang. Saya sendiri terlibat dalam politik pilihan raya, sudah bertanding 9 kali. Bukan semuanya menang. Bila kita berkempen, kita tengok kehadiran ribu manusia. Bila datang pilihan raya kalah, kita terima. Kita tunggu lagi, kita lawan lagi sampai 2018 baru kita menang. Sekarang misalnya, lepas 2018, BN telah menunjukkan kejayaan demi kejayaan. Mereka menang di Parlimen Cameron Highland. Mereka menang di Parlimen Tanjung Piai. Mereka menang di Kimanis. Kenapa tidak bersabar sikit untuk menang dalam pilihan umum? Bila ambil di tengah jalan secara tebuk atap atau backdoor, inilah akibatnya berlaku sekarang. Kerajaan tidak stabil. Sekejap lagi kena accommodate mereka itu supaya jangan lari. Berilah jawatan-jawatan yang kadang-kadang tidak sesuai pun orang itu untuk pegang dalam JLC dan sebagainya. Semua itu wang negara, wang rakyat. Kelang kabut ini akan berlaku kalaulah sebenarnya Mahyudin diselamatkan dengan coronavirus ini. Kalau tak ada coronavirus ini, bagaimana dia nak perform kerajaan yang begitu kelang kabut ini? Dan sekarang ini dia boleh selindung di balik coronavirus untuk buat darurat dan sebagainya. Sebenarnya tidak menghormati demokrasi dan mandat rakyat ini satu kecelakaan besar kepada Malaysia. Kecelakaan besar, ya? Ya, kita pilih sistem demokrasi.
Ya. Melainkan kita pilih sistem revolusi, Ya. ataupun pemberontakan tentera, Ya. ataupun ambil negara melalui senjata, itu lain. Tapi bila kita memilih sistem demokrasi pilihan raya, kita kena hormat keputusan pilihan yang kita pilih itu dan menghormati perlembagaan yang kita junjung selama ini. Kita biasa jadi pembangkang dan adalah kita kritik pemerintahan. Kalau tak betul, kita buat bersih dan sebagainya untuk minta supaya demokrasi itu berjalan dengan lebih lancar. Bukan dengan cara buat Sheraton move dan menggulingkan kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Ini satu tindakan yang merosakkan daripada tahun 55 pilihan raya, rosak pada tahun selepas pilihan raya 2018.